نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, yang berbahagia Tuan-tuan haji, puan hajah, ibu-ibu hadirin hadirat, ayanda-ayanda, bonda-bonda yang dikasihi Allah sekalian insya-Allah taala. Alhamdulillah. Tentu sihat semua. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita dijemput, dimudahkan Allah untuk hadir ke rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, untuk mengisi masa-masa dalam hidup kita ini yang sementara ini dengan amal ibadah, amalan soleh. Alhamdulillah, ini merupakan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah pilih kita dapat jadi orang Islam. Alhamdulillah, dapat jadi orang beriman insya-Allah. Ya, dimudahkan kita untuk beramal ibadah, ya. Sampai ke saat ini mudah-mudahan terus dan terus sampailah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedang hadirin sekalian, sahabat hadirat, kita sambung malam ini insyaallah kuliah tentang kupasan kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Wa nafa'allah bihi bi'ulumihi fi darain insyaallah. Semoga kita semua mendapat nikmat dan manfaat ilmu-ilmu beliau ini sampailah di dunia dan di akhirat insyaallah. Berkata Syekh Ibn Athaillah, "An-nas yamdahunaka lima yadhunnunahu fik." An-nas yamdahunaka lima yadhunnunahu fik. Fakun antam zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Kata beliau, manusia semua ni memujimu, manusia yang memujimu, menghargaimu. Awak ni baiklah, awak ni baguslah, awak ni apa-apalah puji. Kan? Orang yang baik hati puji, kata dia. Manusia yang memujimu ini kerana apa yang mereka sangka ada padamu. Yalah, manusia suka muji kan, biasanya lah. Kita tak cerita lah yang perli tu, tak cerita. Dia cerita yang baik-baik lah. Orang puji ikhlas ni, awak ni baik lah, awak ni pemurah lah, awak ni pandai lah, awak pun puji baik-baik ni. Yalah, dia sangka kita macam itulah. Itu sangkaan dia. Oleh kerana itu sangkaan dia, mereka yang puji kita tu, oleh itu kata dia, fakun anta dhamman. Oleh itu jadilah kamu pula orang yang mencela dirimu sendiri kerana apa yang kamu memang ketahui tentang dirimu. Ini kalau orang tak faham ni, pening kepala ni. Pahal pula, orang puji sukalah, baguslah. Orang nak puji kita, banggalah, happy lah. Tapi diajar pula, fakun anta dhamman li nafsika. Oleh itu kamu bila orang puji kamu tu, tak apalah, tak apa, terima kasih, apa itu pada zahirnya. Tapi pada diri kamu, fakun anta dhamman li nafsika. Maka kamu teruskan jadi orang yang mencela dirimu sendiri. Sebab kamu lebih tahu diri kamu. Kamu lebih tahu, lebih maklum, lebih arif tentang diri kamu yang banyak keaiban. Tuan-tuan nampak saya ustaz mengajar kuliah bergamai ni, jubah ni, kopiah semua ni.
Sekarang lah, Masya Allah. Yalah ustaz, baiklah apa agaknya kan. Tapi saya lebih tahu diri saya. Semua gitu, subhanallah. Sama je manusia ni. Haji ke hajar ke, doktor, profesor ke, tok guru ke, tok syekh ke apa, semua tahu. Sebab kita bukan nabi, kita ni bukannya rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ni jalan selamat untuk mengelak kita jadi orang yang takabur, jadi orang yang lupa diri. Kan? Memanglah pujian ni secara amnya ramai yang suka dipuji. Suka dipuji, yalah, siapa tak suka? Itu fitrah manusia. Tapi walaupun suka tu hati-hati, awas. Awas dan awas. Bimbang-bimbang kita boleh tergelincir, tersilap pula, lupa diri. Jadi kata Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam syarah kitab ini, dia kata apa? Jangan kamu terpedaya dengan pujian seseorang kerana ia merupakan racun pembunuh. Siapa yang menggembira dengan pujian terhadap dirinya akan tenggelam ke lembah tipu daya yang mengheret dengan pelbagai kejahatan. Bayangkan, tuan lebih maklum perkara, lebih arif. Ibu sudah Jamal lebih maklum, lebih sedia maklum perkara ni. Kalau kita layan pujian tu, kita akan hanyut kan? Kita kan akan hanyut. Kalau kita layan lah. Orang puji nampak zahir tak tahu apa niat dia. Mungkin nak bodek ke, mungkin ada udang sembelih mi, kita tak tahulah. Mungkin ikhlas ke, terpulang lah. Tapi dia puji. Kalau kita ni dia punya diri duk layan. Oh, okay, terima kasih. Kita boleh duk layan, happy, gembira, tanpa mencela ni, tanpa kita lupakan kita punya keaiban diri ni. Bahaya. Bahaya. Kita akan apa ni? Kita akan mengheret berbagai perkara, akan timbul nanti riak, timbul ujub, timbul sombong, timbul takabur, timbul lah rendahkan orang lain. Itu macam-macam. Syaitan pandai lah. Tu tujuannya tu. Jadi kita faham, oh, patutlah Syekh bin Athaillah suruh mencela pula diri kita bila dipuji orang. Jangan marah dia pula. Jangan marah dia lah. Jangan puji saya, jangan marah pula. Orang dah puji dia kan nak malukan dia kan. Tapi kita punya diri tu, kita mana dalam hati lah, istighfar dalam hati lah. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Kau tak tahu aku siapa. Kau puji aku, kau tak tahu aku siapa. Aku ni ya Allah, Allah je tahu. Allahu Akbar. Kan? Itu je lah. Mana kita istighfar, kita terus istighfar, cela diri sendiri. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata, wa inna ma karahul madah khifatan an yafrahu bi madahil khalq. Saya baca maksud dia. Sesungguhnya ni, bismillah. Hello. Kita tekan. Okey, boleh. Sesungguhnya mereka benci pujian. Siapa ni? Orang-orang arifin, para alim ulama, orang sufi, ahli sufi. Mereka benci pujian kerana takut bahawa mereka gembira dengan pujian makhluk, sedangkan mereka dimurkai di sisi Khalik pencipta Allah. Dia benci, tak suka orang puji. Sebab puji ni makhluk yang puji tu. Bimbang-bimbang manusia puji. Khalik pencipta keji kita, murka kita. Aduh. Yalah, bila kita riak, takabur, Allah marah lah. Perbuatan yang paling Allah benci, takabur. Syaitan baik-baik, orang paling alim dulu, makhluk paling baik tu syaitan, paling baik. Kalau ada takabur je, rejected. Sampai kiamat, sampai bila-bila ahli neraka Jahannam. Allahu Akbar. Sebab takabur. Maka jadilah hati mereka sibuk dengan keadaan mereka di sisi Allah yang membenci mereka terhadap pujian makhluk, kerana yang kena puji dia mendekatkan diri Allah, dan yang kena keji pada hakikatnya menjauhkan diri daripada Allah dan dicampak dalam neraka bersama orang-orang jahat. Orang yang kena puji ini, jika sekiranya di sisi Allah Ta'ala daripada ahli neraka, maka alangkah besar kejahilannya apabila ia gembira dengan pujian orang lain. Sebaliknya, jika ia daripada ahli syurga, maka tidak sayogia, tidak layak digembira kecuali dengan kelebihan Allah Ta'ala ke atasnya, kerana bukanlah urusan tersebut di tangan makhluk. Dan walaupun diketahui bahawa segala rezeki dan ajal di tangan Allah, tetapi sedikit sahaja yang berpaling kepadanya
kepada pujian makhluk dan penghinaan mereka, dan jatuh dari hati yang sukaan pujian serta menyibukkan dengan apa yang sepatutnya penting yang berkaitan dengan urusan agamanya. Jadi sedang hadirin sekalian, begitulah maknanya para ulama kurang minat lah, tak suka dipuji-puji, tak suka puji. Tapi bukanlah maksud bila tak suka puji boleh mengkeji pula, tidak. Puji ala kadar lah. Puji ni perlu juga sebenarnya kan, menghargai, terima kasih, itu biasalah, fitrah manusia, normal lah kan. Mak dah masakkan, terima kasih mak kan. Isteri dah buatkan air, terima kasih kan. Anak-anak apa-apa itu hargai, itu manusia, biasalah. Nabi pun ada bersabda, man lam yashkuril nas la yashkurillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bersyukuri manusia, makhluk, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Taala sebenarnya. Maknanya kita faham, memang terima kasih, tapi yang dipuji itu hati-hati. Itu tujuannya saja, bukan tak boleh puji. Puji boleh, tapi ala kadar, ya. Dan kalau boleh pujian, kita dah bincang dulu, kalau boleh nak puji-puji pun tolonglah sebut dengan kalimah Allah sikit. Dia cantiknya anak awak ni, masya-Allah. Okey. Ada masya-Allah hujung tu. Subhanallah, pandainya awak ni. Maknanya ada kalimah Allah sikit. Masya-Allah, tahniah, masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah. Sedaplah maksud ni. Ada kalimah Allah sikit. Pangkal ke hujung apa? Kenapa? Ini tips rahsia ajaran para ulama untuk mengelakkan penyakit ain. Ada penyakit ain ni. Dekat klinik tak ada doktor tak ada bagi tahu ni. Kan? Penyakit ain apa? Mata, ain. Penyakit hasad dengki. Ain ni ada penyakit namanya penyakit ain. Nabi pun dah sebut dah, al-ainul haq. Penyakit ain ni betul, benar. Ain ni adalah penyakit zaman berzaman akibat jelingan mata tajam ke, jeling ke, pandangan mata, sebab takjub dengan kehebatan ke, takjub dengan kemajuan ke, takjub dengan kepandaian ke, ataupun apa lagi, itu yang baik-baik, apatah lagi takjub ataupun dengki, hasad dengan yang buruk-buruk, ataupun orang dapat dapat nikmat, kita buat hasad dengki contohnya, itu lagi dahsyat. Ini nak cerita bila puji ataupun rasa takjub dengan kejayaan orang lain, seseorang takjub, orang pun tak cakap. Itu hati-hati. Kalau tanpa ada kalimah Allah, tanpa doa yang baik-baik dan sebagainya, dibimbangi orang tu kena nanti. Kenapa? Baik-baik sihat walafiat, demam panas. Betul. Zahir boleh berlaku. Baik-baik handsome, jadi apa? Sakitlah. Baik-baik maju, jadi mundur. Itu penyakit ain. Jadi antara bagi pihak kita yang memuji, yang nak menghargai ke, tolong sebut kalimah Allah, beralas sikit dengan kalimah Allah. Tahniah, alhamdulillah, semoga Allah berkati kamu. Itu lain sikit. Bila ada kalimah Allah begitu, syaitan, jin, iblis yang dengki manusia ni, yang jadi musuh kita bertahun-tahun, berkurun-kurun lamanya ni, kan musuh kita kan jin, syaitan, yang dengki pada manusia ni, yang jealous, dia pantang, memang benci pada kita. Ada pula orang puji kita, naik darah lah dia, geram lah dia, tak guna dia puji budak ni. Kita pula puji tanpa ada Allah beralas kalimah Allah, doa-doa sebagainya, dia masuklah. Itu gangguan tuan, begitu gangguan. Jadi begitulah, maknanya nak puji boleh, tapi tolong alas dengan kalimah-kalimah Allah. Lebih selamat bagi pihak yang dipuji. Dan bagi kita pula amalkan. Ada yang dah dipuji, jangan lupa diri. Kita istighfar, terima kasih, ini semua balik pada Allah. Ini semua Allah punya, bukan saya punya. Ini anugerah Allah, alhamdulillah. Terima kasihlah. Itu selamat, ya. Berkata lagi Syekh bin Athaillah, al-mu'min idza mudiha istahya min Allah an yuthna alaih biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Seorang mukmin itu, orang yang beriman itu, bila dengan keimanan dia,
yang sempurna. Bila dipuji, dia akan merasa malu kepada Allah kerana dipuji dengan sebab sesuatu sifat yang tidak dia saksikan pada dirinya. Dia akan malulah. Bukan makin bangga, bukan makin lupa diri, makin malu. Aku tak layak ni, aku tak baik sebenarnya pada diri dia lah, gitu. Dia rasa malu dengan Allah Ta'ala. Dia terus tangkap pada Allah, dia kontak Allah Ta'ala. Mani, ya Allah, subhanallah, malu dengan Allah Ta'ala. Sebab kita lebih tahu diri kita. Yang kita dapat kelebihan itu pun Allah yang anugerahkan, kan? Semua kita pun milik Allah, kan? Cuma orang yang tak beriman lah suka dipuji, benci dikeji, kan? Orang tak beriman lah macam itu, ya? Atau imannya lemah, begitulah, kan? Dia suka, dia lupakan jasa bakti Allah pada dia. Sebaliknya, dia cuma sebut jasa bakti dia je, usaha dia je. Macam dulu Qarun, dulu masih miskin, jumpa Nabi Musa AS, minta doa, ya Nabi Musa, doakan aku jadi orang kaya. Nabi tak nak kan. Minta lagi, jumpa lagi, doa, merayu lagi. Lah Nabi Musa pun doakan, yalah doakan. Jadi orang kaya betul, jadi toke emas, kan? Qarun. Bila dah kaya raya, Nabi Musa AS hantar wakil utusan pergi cari collect duit zakat. Apa kata dia? Dia kata, kenapa nak bayar zakat pula? Kenapa nak bantu orang miskin pula? Pergilah kerja, malas. Aku kaya ni sebab aku pandai. Sebab aku ada ilmu tukang emas, aku pandai. Kenapa aku nak perlu nampak gitu pula? Dia lupa diri dia yang dulunya susah, fakir. Dia cuma ingatkan, dia lupakan jasa bakti Allah pada dia tu. Tapi orang mukmin tak. Orang mukmin, orang beriman, bila dipuji, dia malu dengan Allah Ta'ala. Sebab sebenarnya tak layak dia sifat itu. Dia dapat itu pun Allah Ta'ala yang anugerahkan. Itu sifat orang mukmin sebenarlah. Tapi kalau dah dipuji semakin naik syekh, tahu tak apa. Tahu tak apa itu yang macam-macam lah, something wrong lah, kan. Bahaya tu, bahaya, kan. Mukmin yang hakiki adalah seorang mukmin yang sesungguhnya tidak merasa dirinya mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dipuji, sebab dia hanya merasa mendapat kurnia Allah Ta'ala jika ia dapat berbuat sesuatu yang baik, dan sama sekali bukan dari susah kekuasaan dan kehendak sendiri. Itu mukmin yang sejatilah. Itu kan begitu, ya. Allah. Dalam hadis yang sahih, sahabat bernama Khalad bin As-Sayyib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mudihal mu'min fi wajhihi rabal iman fi qalbih." Orang beriman ni bila dipuji, bertambah iman dalam hati dia. Bertambah. Sebab dia terus balikkan, bukan dia ni. Orang ni sedang memuji, aku ni sedang dipuji oleh dia ni, tapi yang dia sedang memuji sifat Allah yang maha pemurah tu sebenarnya, bukan aku ni. Dia sedang puji Allah tu sebenarnya tu. Itu orang mukmin, bertambah iman dia, bertambah iman dia, kan. Tuan-tuan, puji-puji ni pun hati-hati juga. Tu saya kata, kena hati-hati. Sebab subhanallah, kena ada ilmu juga. Nak puji-puji ni pun kena ada ilmu juga. Tu saya kata tadi, bila ilmu tak ada, main puji sembrono je, bahaya. Merosakkan akidah orang, merosakkan iman orang, membuka peluang pada syaitan jin yang dengki pada kita, penyakit ain sebagainya, asal dengki. Contoh dulu ada hamba Allah ni dulu, ya, dicubalah dia buat rawatan, buat rawatan baik pulih, alhamdulillah lah. Yang si fulanah ni, makcik ni dah puas berubat, tak baik, jumpa seorang hamba Allah ni baik pula, alhamdulillah, jodoh dia baik. Sekali tu jumpa pula lah dekat tengah-tengah majlis, ada orang kahwin majlis, terserempak dengan Pak Haji tu lagi, makcik tu lagi. Pak Haji, apa khabar Pak Haji? Sihat Pak Haji? Terima kasih lah Pak Haji, kalau tak ada Pak Haji dulu mati saya. Ini kata-kata yang bahaya, boleh rosakkan akidah iman. Orang Pak Haji tu bukan dia yang menyembuhkan, kan? Kan depan publik orang ramai, mana cakap gitu. Pak Haji ke doktor ke, tak boleh cakap gitu. Mana nampak? Nak puji bukan ada ilmu juga. Tak boleh.
Kan orang tu apa ni? Sejak kena puji macam itu depan public taubat dia. Dah tak nak ubat lagi lah. Kalau ada orang yang minta urgent betul baru dia tolong. Nak elakkan orang tak faham. Baik pulihkan dia ruqyah lillahi ta'ala, dah jadi lain pula. Dah aku pula yang sembuhkan kaki dia, bukan Allah pula. Dah rosak kan. Rosak lah akidah. Masya-Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala saja ya yang menyembuh kita, bukannya asyafi huwallah. Kan kata Nabi Ibrahim AS, wa idza maritu fahuwa yashfi, kan. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Ini bagus ayat ni kan. Kita amalkan. Bila aku sakit, kata Nabi Ibrahim AS, bila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Allah yang sembuhkan sebenarnya. Kan begitulah ya. Jadi kita balikkan kepada Allah Taala. Syekh Jarud rahimahullah berkata, pujian tidaklah dicela dari segi halnya, begitu juga tidak dipuji dari segi halnya. Kerana yang demikian itu kadang-kadang boleh menyampaikan kepada kesempurnaan atau menyampaikan kepada kekurangan, atau tidak menjadi penyampai kepada sesuatu yang kedua-duanya. Maka berkata Syekh Ibn Ta'ilah, ajhalun nas man taraka yaqin ma indahu li dhanni ma indan nas. Ni dia duduk tekan. Kita kena faham tajuk hikam ni satu kitab yang tentang tasawuf yang cukup halus. Kena faham baik-baik. Kalau salah faham nanti kan, apa ni nak puji pun tak boleh. Apa belajar ni? Tak, kita fikir balik. Memang bahayalah kalau kita duk layan orang puji tu, akhir kita melupa diri pula. Kita yang pandai pula, kita yang alim pula. Kita kan bahaya tu. Jadi sebab tu dia tekan terus pergi pada hati terus. Bila orang puji, nak didik jiwa, kau cela diri kau, ingat pada diri kau siapa sebenarnya. Kau akan banyak dosa, banyak kesilapan, ingat balik. Jadi selamat kita. Kita jadi selamat sebenarnya, selamat daripada riak, takabur, ujub. Kalau tak faham perkara ni, orang puji, ana paling hebat dalam ini negeri. Habislah. Syaitan pun suka lah. Tengok, bagus. Berjaya dah. Berjaya dah. Saya lupa nama seorang alim dulu, saya lupa nama dia. Ketika dia dah nazak tu, tiba-tiba nazakkan dia kan? Dia dengan Allah aja nazak. Jadi mana murid keliling semua ni, keluarga semua ajar talqin lah, macam-macam lah. La ilaha illallah. Dia boleh kata tidak, pening ni orang alim ni. Kan? Benda dia nampak apa yang dia dengar tu. Jadi itu kemudian nama tu dia sedar balik, sedar semula. Kenapa Syekh? Kenapa kami ajar talqin? Kamu kata tidak. Apa yang tidak ni kenapa? Apa masalah? Tak, tadi aku tak dengar. Aku dengar tapi aku tadi sedang digoda oleh syaitan. Syaitan dah cuba goda. Tadi dia goda aku, nak ajak aku ke arah jalan sesat. Memang aku tak ikut lah. Tapi dia puji aku. Nampak? Jarum ni, racun. Dia puji aku tadi. Syekh, kau ni memang hebat lah Syekh. Aku dah puas dah goda orang lain lah. Tak jadi lah. Kau memang untuk challenge lah. Kau ni memang hebat lah. Kau ni memang Syekh, orang alim betul lah. Itu yang dia nafikan tu. Tidak, aku tak hebat. Dia nafikan. Kalau dia termakan dengan pujian syaitan tu, maknanya dia termakan lah. Aku hebat lah. Nampak? Kan? La ilaha illallah. Kita menafikan semua. Nafikan kita punya kehebatan, nafikan kita. Hatta setengah-setengah dalam kupasan kalimah tauhid itu, kata para ulama ada mengatakan la ilaha illallah bermakna, bermaksud la maujud illallah. Masya-Allah. Tidak ada yang wujud pun sebenarnya selain Allah Taala. Iyalah, kita ni wujud pun tumpangan. Dulu tak ada, sekarang ada. Nanti esok-esok tak ada balik. Ini bukan wujud yang hakiki ni. Ini wujud tumpang-tumpang ni. Betul tak? Wujud yang hakiki yang tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Itu wujud yang hakiki Allah Subhanahu Wa Taala faqat. Kita ni wujud yang mendatang. Dulu tak ada, sekarang ada. Esok tak ada balik. Nanti besok akhirat ada balik sampai kekal abadi dah, insya-Allah.
Kekal abadi itu pun dulu kita tak ada asalnya. Tiba-tiba Allah dengan izin Allah adakan balik kekal abadi sampai bila-bila. InsyaAllah fil jannah, amin ya rabbal alamin. Maknanya kita punya wujud ni pun sebenarnya tak original. Wujud yang tak ori lah. Jadi la mawjud illallah. Jadi kita pun tak wujud, kita bergerak bertindak sama dengan anugerah Allah Ta'ala. Kita nafikan kita punya kudrat, itu lebih selamat lagi. Jadi kata Syekh Ibn Ta'ilah, ajhalun nas, manusia yang paling jahil, dalam istilah lain, manusia yang paling bodoh, paling tidak bijak, ialah sesiapa yang meninggalkan keyakinan apa yang ada pada dirinya kerana menurut sangkaan apa yang ada pada orang lain. Ini orang paling bodoh, paling jahil. Maksudnya ialah kan kita yakin, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita yakin kan kita ni ada kelemahan, kita ni banyak dosa kesilapan kita kan. Yakin tak? Yakinlah. Saya pun yakin, ya Allah je tahu, saya je tahu, saya dengan Allah je tahu dosa saya ni. Yakin sangat-sangat. Tiba-tiba bila orang puji kita, sebab sangkaan dia kita baik, dia sangka kita ni baik, sebab dia nampak kita macam gini. Dia tak nampak kita punya perangai sebenar. Dia nampak kita zahir lah, pergi masjid, surau, kuliah, ustaz, pak haji. Tak apalah, dia sangka apa yang dia nampak kan. Dia pujilah, aku lawak, tahniah lah. Kita pula bila dia puji itu, kita lupakan pula yang kita yakin. Yakin apa? Yakin kita ni sebenarnya banyak lagi silap, banyak lagi tak betul, ibadah pun banyak lagi lah, belum sempurna lagi, ya Allah, banyak macam-macam lah kan. Banyak perkara lah, hutang pun belum settle lagi agaknya ya, macam-macam lah. Banyak sangat perkara-perkara ni. Jadi tiba-tiba bila dah kena puji, kita pula lupa diri pula, nak syok sendiri pula. Memanglah patutlah kata Syekh Ibn Ta'ilah, ajhalun nas, orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh sebenarnya. Bila meninggalkan keyakinan diri dia tadi tu, yang kenal diri dia siapa, kita lah kenal diri kita. Yakin kita ni banyak kelemahan, kekurangan, tiba-tiba kita tinggalkan yang yakin tu, kita duk syok sendirilah dengan pujian yang orang menyangka tu. Tak betul, memang kurang bijak lah ya. Al-Haris Al-Musahibi rahimahullah ta'ala, Al-Haris Al-Musahibi ya, seorang alim ulama, mengumpamakan orang yang senang dengan pujian orang itu bagaikan orang yang senang dengan ejekan orang padanya. Andaikan ada orang kata kotoranmu itu tidak berbau atau berbau harum lalu kamu gembira dengan keterangan pujian yang demikian, padahal kamu sendiri jijik dan berbau busuk, maka ketahuilah bahawa kotoran dosa dan jiwa itu lebih busuk daripada kotoran najis orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya apa tadi? Itu dah sama je, ibarat orang yang suka dipuji orang ni ya. Dia sama seperti orang yang suka orang ejek pada dia. Sebenarnya bukan puji tadi tu, dia pun ejek. Dan nampak kita punya najis, kekotoran kan busuk, tiba-tiba orang puji, wangilah, tak bau lah kentut awak, wangilah. kan pelis yang macam tu, itu panggil ejek tu. Kan pelik. Ni tak betul. Sebab kita lebih tahu memang busuk. Jadi kata Syekh Al-Haris kata sebenarnya kotoran dosa-dosa itulah sebenarnya lebih busuk daripada kotoran najis tadi. Masya-Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Al-Haris Al-Musahibi rahimahullah membandingkan katanya. Tuan-tuan, ibu pernah tak dengar cerita ketika orang meninggal, atau mungkin pernah ada pengalaman sendiri, orang meninggal dikubur ke tempat rumah tu ke, sisi mayat ke, bau wangi. Pernah jumpa tak? Bau wangi betul, wangi, harum. Saya pengalaman saya sendiri, alhamdulillah, subhanallah, anak buah saya, anak akak saya, anak saudara lah, Amirah, arwah Amirah. Dia sekolah rendah lagi. Budak yang pandai, cukup cerdik, pandai, cantik budaknya, Amirah. Saya kat Jordan pun belajar masa tu. Lepas tahu dia dah meninggal, balik kata, tahu dia sakit lah, kanser, ada ketumbuhan dekat otak dia.
Jadi doktor pakar beritahu pada mak dia, pada umi dia, budak ni cuma dia minta maaf ada 2 bulan je. Ikut ilmu saya ada 2 bulan lah boleh bertahan. Betul, daripada budak cerdik, pandai, lincah, cakap, petah, tiba-tiba boleh jadi mengikut ni. Betul cakap. Betul dia cakap. Jadi saya tak ada. Apalah mak saya arwah mak bawa jalan pergi Cameron Hill, jalan lah nak layan dengan dia lah. Jadi dia order cuma pakai eja je. Dia dah pandai, nak apa pun eja, nak Milo, nak apa pakai tangan bukan jadi dia eja. Masa dia meninggal, subhanallah, saya sampai saya Malaysia, dia dah meninggal dalam lebih kurang 2 minggu. Jadi saya pergi melawat kubur dia dekat Kelang, makan saya. Tuan-tuan saya jemaah sekalian, saya pergi ke kubur seorang-seorang dekat waktu duha lah, lebih kurang pagi lah. Seorang-seorang saya pergi kubur tu. Tiba-tiba kat kubur tu semerbak bau harum pandan. Bau pandan ni, pandan macam baru diracik, macam air pandan, wangi betul, macam dia siram, baru disiram. Padahal dah 2 minggu ni. Dan bau bukan bau biasa. Bau memang bau sungguh-sungguh bau pandan, harum pandan. Sampai kan saya cium kubur tu. Dari mana kubur ni? Bau ni. Dari sini ke? Ya Allah, Amirah. Bau pandan. Wangi betul, semerbak, subhanallah. Maknanya inilah budak bersih kan. Budak bersih, masya-Allah, al-jannah. Cerita ke bau tu lah. Ya, bau. Agaknya kalau kita ni, ya, subhanallah. Itu kata Syekh tadi. Sebenarnya apa namanya? Kita punya dosa kita yang kotor jiwa kita lebih busuk daripada najis, masya-Allah. Dan sebaliknya lah, kalau kita beramal soleh, sebenarnya wangi, harum kan. Harum sebenarnya, ya. Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah membandingkan, katanya ar-radi bil madah bil batil biman yuhza'u bih wa yuqalu lahu innal 'udhrah allati takhruju min jawfika laha raihatun ka raihatil misk. Orang yang redha dengan pujian yang batil, dengan siapa yang diejek dengannya, dikatakan baginya sesungguhnya najis yang keluar daripada perutmu mempunyai bau seperti bau kasturi, dan ia gembira dengan pujian tersebut serta redha dengan penghinaan terhadap dirinya. Ini semua orang yang so, ini lah mana dia umpamakan sebenarnya, ya. Tuan-tuan dan jemaah sekalian, para ulama seperti mereka ni semua tak suka dipuji sebenarnya, sebab pujian ni sebenarnya membahayakan iman kita lah, boleh merosakkan hati kita sebenarnya, ya. Tapi puji ni mana ala kadar lah, ala kadar, ya. Bukannya puji over sangat. Puji boleh, tapi tadilah ala kadar dan beralah sikit dengan kalimah-kalimah Allah, ya. Berkata lagi Syekh Ibn Ta'illah, idza atlaqa thana 'alaika wa lasta bi ahlin fa'athni 'alaihi bima huwa ahluh. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah orang memujimu padahal kamu tidak layak dipuji, maka hendaklah kamu memuji Allah dengan pujian yang layak bagi Allah. Itu dia. Itu lebih selamatlah. Bila orang puji kita tak layak pun, jangan kita rasa layak, tak layak pun, kita balik kepada Allah. Alhamdulillah. Mana kita beralas kepada Allah Ta'ala, kita puji balik Allah Ta'ala, sebab yang layak dipuji Allah Ta'ala saja, kan? Gitu, ya? Sedang tulis sekalian, kenapa perkara ni disentuh dalam kitab hikam ni? Sebab perkara hati. Sebab hati ni begitu sensitif. Bila hati suka dipuji, bila hati kita ni suka, akan timbulkan takabur tu, ruang tu dia tak nak, tutup, rapat, tutup terus, tak ada ruang langsung untuk boleh kita jadi riak, lupa diri. Sebab tu cukup pantang ada kaedah-kaedah ni kalau dipuji macam mana, kan, gitu, supaya kita tak lupa diri lah, ya. Berarti Imam Ali rahimahullah ketika dia dipuji, ya, dia doa pula. Imam Ali dia pernah berdoa, bila orang puji dia doa apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima la ya'lamun waghfir lana ma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada mereka sangka itu,
dan janganlah hukum kami dengan apa yang mereka tidak mengetahui, dan ampunkanlah bagi kami apa yang mereka katakan. Maknanya balik pada doa lah, balik kepada doa itu lebih selamat. Jadi akhirnya tu perlu sebab apa? Sebab kita ni bimbang lupa diri lah sebenarnya. Tu kita ni nak elakkan itu je sebenarnya. Sebab kalau lupa diri, habislah kita ni. Kita pun dah jadi puji diri sendiri lah. Sebutan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebutannya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi dah lain cerita pula dah. Sebab orang dah puji, sedap bacaan awak. Awak ni baiklah awak ni. Jadi puji kita pula. Kan macam dah bercanggah. Sebutan mulut segala puji bagi Allah, tapi sebutan hati segala puji bagi aku, yang sedap suara aku ni. Tahu tak apa? Jadi masalah tu, jadi kita nafikan, elakkan. Kita tak mampu pun, tak ada dayunan upaya pun. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sambungan lagi kata Syekh bin Athaillah, az-zuhad idza mudihu in qabadu li shuhudihim ath-thana min al-khalq, wal 'arifun idza mudihu in basatu li shuhudihim dhalika min al-malik al-haq. Apabila golongan ahli zuhud dipuji. Siapa ahli zuhud? Ahli zuhud ni orang yang kurangkan kemewahan dunia, zuhud lah, ba'alah kadar sebagainya. Bila dipuji, mereka berduka cita dan susah hati kerana menyaksikan pujian itu daripada makhluk. Apabila golongan arifin pula dipuji, mereka gembira, happy, suka kerana menyaksikan pujian itu daripada Tuhan yang maha memerintah lagi maha hak. Sedang dimaksud sekalian, maksudnya ni pun ada bahagian jugalah. Ada bahagian juga sebenarnya. Ada zuhad, ada arifin. Kita ni manusia banyak level, banyak tahap. Kan ada golongan dia memandang tadi tu zuhad ni golongan yang bawah sikitlah. Zuhud, golongan bawahan, maknanya bila dipuji, dia sedih sebab apa? Yang puji tu dia cuma lihat manusia pujilah. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau arifin ni lain. Arifin ni orang golongan yang dah tinggi. Siapa pun yang berlaku, yang puji ke, yang marah ke, sebenarnya dia terus kaitkan Allah Ta'ala. Iyalah, Allah yang gerakkan orang mulut dan orang cakap. Orang ni pandai. Allah yang gerakkan apa namanya, manusia tu marah kita ke, keji ke, hina, kutuk ke, tegur ke. Allah kan gerakkan sebenarnya. Jadi orang arifin faham, dia bergembira dengan pujian itu pula, tapi tak lupa diri lah. Sudah jemaah faham ke ni bab pujian ni? Ke saya syok sendiri ni? Apapun rumusan dia, tujuan dia untuk apa? Kita hati-hatilah, tu je. Hati-hati bila dipuji, bila memuji. Sebab bimbang sangat lah hati kita ni lari. Tu je tujuan dia, supaya tak lupa diri. Tapi kita balik pada Allah Ta'ala, itu lebih selamat. Balik pada Allah Ta'ala. Orang puji ke apa, balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Alhamdulillah. Tuan ada soalan sekali? Minta maaf saya tutupkan kipas apa. Sejuk sikit lah saya sesama ni. Kalah dengan aircon sikit. Minta maaf. Sesama sikit. Jadi begitu saya jemaah sekalian, maksudnya hikmah ini mengajar kita supaya ni bab pujian ni. Sebab jalan yang kita nak tuju ni jalan kebaikan kan, jalan soleh, jalan para nabi, para rasul, jalan para ulama. Ini jalan baik-baik ni, jalan soleh, jalan orang baik-baik. Jalan solat, sembahyang, mengaji, kan jalan orang baik-baik ni, bukan jalan orang jahat. Jalan orang baik-baik, kita nak menuju pada Allah Ta'ala. Itu usaha kita.
Mesti ada dugaan cubaan dia. Kenapa bab pujian ni dia sentuh banyak kali dan banyak bab ni sentuh. Sebab racun dia pujian tu. Dah baik-baik dulu nak beramal mungkin malas, tak payah beramal lah, tak payah semayang lah, tak payah jadi orang baik lah, kau jangan berlakon lah, agaknya lah kan. Kita degil, kita lawan, kita buat juga, cuba buat yang baik dan jadi orang baik. Okey, dah jalan ni, insyaAllah menuju on the way lah, insyaAllah nak jadi orang baik. Okey lah, kita cuba berlakon, bukan berlakon, cuba usaha nak jadi orang baik. Datang ujian, awak pandai lah, awak ni alim lah, awak ni hebat lah, awak ni warak lah. Habis datang pujian tu, datang baik, syaitan yang mana kerja dia, kau bisik, kau hebat lah kan. Syaitan, iblis, manusia mana datang ujian tu. Jadi sebab tu dia berbab-bab ni, tajuk yang sama je, jadi bab pujian ni. Sebab apa? Nak jaga hati kita supaya tak tergelincir, tak tertipu, tak terpedaya dengan pujian-pujian makhluk ni. Jadi kita ada senjata lah. Orang puji, okey, ada dalam bab ni. Oh, okey, alhamdulillah, tak apa, bukan saya, ini semua Allah punya. Astagfirullah, kasih ajalah, alhamdulillah. Ya, mana kita beralas. Kita jadi orang yang beralas, mengalah, jadi orang yang sedar diri lah gitu. Bukan kalau orang tak faham perkara ni, tuan-tuan, baik-baik nak jadi orang baik, orang puji. Ya ke? Ya ke? Tak adalah, tak adalah. Tak adalah. Baliklah, dah syok sendiri dah. Ya, aku ni tak ya. Tahan juga aku ni. Sudah. Dah lupa diri dah kan. Itu masalah. Akhirnya kita jalan pun dah tak tepat. Jadi bab pujian ni kita nak betul-betul faham supaya sebenar-benarnya perlu difahami, baik yang memuji, baik yang dipuji. Kita ni dipuji, kena faham balik sebenarnya Allah Ta'ala gerakkan dipuji itu untuk uji aku ni. Aku tak layak sebenarnya, balik pada Allah. Alhamdulillah, Allah yang maha layak dipuji. Aku ni apa, siapa aku ni kan, kerdil, banyak kesilapan, banyak kelemahan. Jadi kita faham perkara ni, alhamdulillah, kita tak akan kalah, tak akan terpedaya dengan pujian-pujian orang, makhluk ni. Begitu. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi sebenarnya bukan mudah ya tuan-tuan ibu nak cari sahabat, kawan-kawan yang boleh teguh kita, berhikmah. Susah nak cari cermin yang betul-betul cermin yang real, beritahu dekat mana jerawat, dekat mana misai terlebih belum trim. Nak tahu, beritahu yang sebenarnya. Payah nak jumpa cermin tu, payah betul. Yang jumpa sahabat jarang sangat nak tegur kita, muji lah. Jadi hati-hatilah. Jadi kalau boleh kita nak cari dan jadi sahabat, jadi orang yang boleh tegur kesilapan saudara dia dengan hikmah. Bukan untuk tujuan merosakkan dia, menghina dia, tak. Apalagi buka aib dia, tidak. Dengan hikmah, personally beritahu dia, untuk dia ingat begitu. Berkata Syekh Ibn Athaillah, dah azan belum? 2 minit boleh lagi, 2 minit lagi. Mata kunta idza u'tita basataka al-'ata wa idza muni'ta akhbadaka al-mana' fastadilla bidzalika 'ala thubuti tufuliyatik wa 'adami sidqika fi 'ubudiyatik. Apabila kamu bersifat jika diberi, kamu digembirakan dengan pemberian, dan jika terhalang pula tak diberi, kamu disedihkan oleh halangan itu. Maka jadikanlah sifat itu sebagai tanda kewujudan sifat kebudak-budakan pada dirimu, dan tanda ketiadaan sifat benar atau jujur dalam kehambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab lain ni. Maksudnya dalam beribadah, dalam kita doa, kita pun ada hajat, semua ada hajat, ada niat, ada hajat lah. Jadi maksud ni dah perkara lain. Rupa-rupanya tak boleh kita, manusia biasa, budak-budak biasalah, bila dia beri, dapat apa yang dia minta, suka. Bila tak dapat, sedih, marah, nangis. Itu budak-budak lah. Tapi kalau kita pun macam ni pun, bila dapat, bila diberi kita gembira, bila tak diberi kita sedih, maknanya something wrong.
Kita masih lagi macam budak-budak. Okey, kita azan. Sambung sikit boleh lepas azan boleh sambung sikit insya-Allah lepas azan insya-Allah. Alhamdulillah, saudara hadirin sekalian, kita sambung sikit lagi. Jadi hikmah kali ini kata Syekh bin Athaillah beritahu kita, bila kamu ni, kata dia, bila kamu ni diberikan sesuatu yang dihajati, kamu gembira, sukalah. Manusia biasalah, normal lah, dapat hajat dia suka. Tapi bila kamu tak dapat ataupun terhalang daripada apa yang kamu minta, kamu hajati itu terhalang, ya, tak dapat yang kita minta tu, kamu sedih pula. Itu adalah tanda sifat kebudak-budakan masih lagi ada pada kamu, kata dia. Allahu Akbar. Ini belum matang lagi lah sebagai orang beriman, sebagai hamba Allah yang hakiki, ya. Dan sebenarnya macam tak betul lagi, ya, dalam bab ibadah kamu ni, kehambaan kamu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ialah budak-budak gitulah, dah kerja nak upah, kan. Betul budak-budak biasa faham tu, nak habuan ganjaran dia, nak dipuji, nak hadiah, nak duit, nak apalah, tu budak-budak biasalah. Tapi kalau ada orang tua pun masih lagi merengek-rengek, masih nak mengajuk, contohlah kan, macam bila tak diberi tu, something wrong lah, something wrong. Kan kita dah lain, kita dah matang, tak apa, kita faham. Mungkin ada masalah orang tu, mungkin sebenarnya dah rezeki aku macam gini. Tapi benda ni sampai dia bukan kira ni. Ramai tak agak-agak dalam masyarakat yang walaupun usia dah macam orang tua, tapi sifat masih budak-budak macam ni. Ramai tak agak-agak? Ramai tak? Ramai kan. Manusia ada hawa nafsu, normal lah. Tapi ni dalam bab ibadat kata tak boleh gitu sebenarnya. Dalam bab ibadat, yang sebenarnya ibadah ni, adakah kita beribadah ni, adakah sebenarnya hamba Allah ni, adakah wajib bagi Allah balas kita, tuan-tuan? Ini satu soalan saya. Kalau wajib tak betul lah sebenarnya. Kita beribadah, adakah wajib bagi Allah balas dengan pahala, balas dengan syurga? Tidak. Harus bagi Allah, bukan wajib. Ini bab tauhid sikit. Harus bagi Allah. Kalau lah wajib Allah balas pada kita dengan pahala semua syurga ni, bermakna lemahlah sifat Allah tu. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah pula, kita beribadah ni sebenarnya semata-mata sebagai hamba Allah. Sebagai, memang kita punya fungsi, function sebagai hamba Allah adalah ibadah, kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku. Ibadah pula bukannya sepanjang zaman. Ibadah hanya kat dunia je, sejak akil balik sampai kita meninggal. Meninggal pula kalau tak nyanyuk, okey lah. Tapi kalau katakanlah sebelum meninggal nyanyuk dulu, contohlah kan, Allah lupakan, tapi lagi singkat masanya. Sebab selagi tak ingat tu dah tak ada hukum dah, macam budak-budak. Jadi kiraan ibadah ni singkat sangat. Sejak akil balik sampai kita berakal tu lah, sihat. Itu je. Sebelum dan selepas tu tak kira. Singkat, itu je masa ibadah. Balasannya Allah sediakan selama lama tak ada kesudahan di syurga nanti, masya-Allah. Sebenarnya tak fair pun sebenarnya, nak cerita fair sebenarnya tak fair, tak adil pun balasan sebenarnya tu. Kan? Tak layak langsung sebenarnya. Kalau kita nak fikir-fikir, tiba-tiba kita ni pula duk mengeluh, duk macam tak redha, macam kita ni sedih bila permintaan kita kat dunia ni kita sangka tak dapat. Sebenarnya kita kena faham balik, Allah Ta'ala sendiri telah wajibkan ataupun telah galakkan melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohnya pembalasan, contohnya upah, bayar upah pekerja tu, gaji tu sebelum peluhnya kering. Betul? Kan Nabi beritahu, bayarlah gaji pekerja kamu sebelum peluhnya kering kalau boleh. Sunnah tu bagus, kan. Mana hak dia cepat, Allah suruh cepat. Dan Allah minta kita ibadah pun cepat, on time. Masuk waktu solat, datang puasa, ibadat puasa on time Allah minta. Sedang hadirin sekalian, kita kena faham juga ganjaran dan balasan yang Allah beri kepada kita tu pun on time juga. Bukan hanya di akhirat nanti baru dapat, dunia pun dah dapat dah sebenarnya. Kita jangan sangka tak apalah, di dunia tak dapat apa pun, sabar, kita kat akhirat nanti. Salah.
Sebenarnya kat dunia pun kita dapat dah kebahagiaan, keimanan kita selama ni, kebahagiaan, ketenangan hidup, kita dah pelbagai nikmat kita dah dapat sebenarnya, kan? Jadi semua tu ada ganjarannya yang Allah sediakan. Jadi kita redalah kita buat sebaik mungkin, seikhlas mungkin, dan teruskan doa semoga Allah Taala terus bantu kita untuk kita boleh beribadah, sebab kita ibadah ni pun sebenarnya adalah dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua Allah redai dan bimbing kita terus untuk boleh beribadah insya-Allah, dan kita doakan sama-sama lah mereka yang lain Allah juga bantu untuk terus boleh beribadah, terus boleh mengolah diri kita semualah insya-Allah menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, dan seterusnya menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa insya-Allah taala. Untuk kita tangguh dengan doa semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beramal ibadah insya-Allah yang soleh insya-Allah taala. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala من والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. اللهم يا الله, terimalah doa kami ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa dan beramal saleh ya rabbal alamin. Nastaghfirullahal azim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.